السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kita menawar bagi hati muka surat 79 baris 5 daripada atas. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Kata dia, bahagi yang kedua meninggalkan segala maksiat. Dan sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat sabar. Dia sambung perbahasan yang seterusnya dulu berkaitan dengan perkara-perkara yang hawa nafsu suka menyalahi. Mana hawa nafsu suka untuk menyalahi benda yang 4 akan datang disebut ni. Ini salah satu daripada 4 tu lah. Dulu tu berkaitan dengan mengerjakan taat, maka nafsu tak suka mengerjakan taat pada asal dia. Jadi orang boleh buat mengerjakan taat ni dalam keadaan sabar. Itu sabar daripada berbuat taat. Yang kedua ni ialah sabar meninggalkan segala maksiat. Ini pun antara hawa nafsu tak suka juga. Barang yang menyalahi hawa nafsu, benda yang menyalahi hawa nafsu. Yang keduanya ialah meninggalkan maksiat. Kerana hawa nafsu suka buat maksiat. Tu asal dia. Maka disebut bahagi yang keduanya meninggalkan segala maksiat. Dan sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban daripada Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Dia kata, al-mujahidu man jahada nafsahu. Bermula yang berperang itu ialah mereka yang memerangi ia mereka akan nafsunya, nafsu mereka. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya orang yang berperang, perang ni ada 2. Pertama, perang fi sabilillah tu. Dia panggil perang di peperangan ma'rikah, peperangan yang menentang orang kafir asli, yang menentang Islam. Maka kita wajib berperang kalau isytihad perang. Itu yang keduanya ialah berperang dari sudut dalam badan, rohani, iaitu berperang dengan hawa nafsu. Sebab tu dia kata orang yang berperang ni ialah perang nafsu dia, iaitu nafsu yang suka buat maksiat, nafsu yang malah buat taat. Ni dalam konteks nombor 2 ni lah. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Sebab itu dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad dia menetapkan
sabar ke atas taat itu sikit pahala berbanding dengan sabar ke atas maksiat. Jadi sabar ke atas maksiat lebih banyak pahala kerana dia lebih payah. Jadi kaedahnya ialah lebih payah ibadat tu lagi banyak pahala. Ataupun kaedah satu lagi, idza kathural fi'lu kathurat thawabu. Apabila banyak perbuatan, banyaklah pahala. Perbuatan rakaat banyak pahala. Jadi satu benda tu lagi payah, lagi banyak pahala. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya sanya ilmu itu dengan belajar. At-ta'allum, kalau orang belajar kaedah sarah, ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ta'allum bermakna takalluf, payah, bersusah payah belajar. Sebab tu belajar ni ialah ibadat yang paling afdal. Talabul ilmi afdalul ibadah. Menuntut ilmu tu ialah ibadat yang paling afdal, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu payah. Sebab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ada dalam Durus Samin ke surat 60 lebih tu. Durus Samin itu akan cerita berkaitan dengan fadilat ilmu, fadilat orang alim, fadilat orang belajar. Dia selit sikit. Iaitu dia kata apa? Nabi SAW riwayat kata, au kama qal, orang yang belajar menuntut satu masalah, faham satu masalah, lebih afdal daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Setengah riwayat 1000 rakaat. Sebab apa? Sebab sembahyang pertama mudah, yang kedua sembahyang tu untuk diri dia. Pertama, yang kedua ilmu payah. Satu. Yang kedua bukan setakat untuk faham diri dia, bahkan untuk faham ke orang lain kalau dia reti. Jadi ilmu tu bukan setakat untuk dia, bahkan kalau dia nampak kesalahan pada orang lain dan dia ada ilmu tersebut, dia reti, maka dia kena tegur. Jadi benda tu memanfaatkan pada orang lain. Lepas tu kalau kita sebelum mengajar tu, apa dia? Wa itu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. Wa naf'a, memberi manfaat pada orang, intifa', kita sendiri ambil manfaat. Jadi ilmu ni bukan untuk kita seorang, tapi untuk orang lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, istimewa maksiat, yakni lebih-lebih lagi maksiat yang sudah diadakan. Ni lagi payah. Contoh dia ni suka adat dia, suka tengok orang puang. Maksiat. Mudah nak tinggal. Susah. Benda dah lekat dah. Tabiat dah orang panggil. Dia panggil akhlak dah dia. Tengok orang puang ni. Tengok ajnabi lah. Sama ada puang tengok laki, laki tengok puang. Maka susah dah nak keluar, susah nak elok, susah nak cabut semua sekaligus. Payah. Jadi sabar untuk tengok maksiat, untuk tengok ajnabi ketika tu atas dia payah. Sebab dia sudah ada adat. Dia sudah biasa sokmo tengok puang. Tu contoh. Contoh dosa kecil dah. Kalau dosa besar lagi teruk suka berzina, tu teruk kan tu. Kemudian kerana bertolong-tolong padanya pada maksiat, tentera hawa nafsu, dan tentera ada. Kerana bertolong-tolong padanya pada maksiat yang sudah diadatkan tadi, tolong oleh siapa? Tentera hawa nafsu dan tentera adat. Ada dua. Hawa nafsu satu, kemudian kebiasaan kita sokmo buat maksiat tu satu. Itulah yang menguatkan lagi kita buat maksiat. Wal'iyadzubillah. Contoh dia berakhir mengumpat. Sokmo mengumpat. Tak cakap dengan dia, tak sah lah tak mengumpat. Tu. Jadi mengumpat tu, nak elok mengumpat daripada dia yang sudah diadatkan tu, payah. Mengumpat maksiat, tentera hawa nafsu. Tentera hawa nafsu ada, hawa nafsu suka maksiat, dia suka mengumpat. Lepas tu tambah satu lagi, adat pula, kebiasaan pula, suka sokmo mengumpat. Jadi nak elok daripada mengumpat ketika tu lagi payah daripada dia mengumpat sekali. Kalau mengumpat sekali payah dah, apatah lagi mengumpat jadi adat. Tu. Kemudian maka jika berhimpun kepada keduanya, maka jikalau berhimpun kepada keduanya, kedua hawa nafsu dan tentera adat tadi, oleh mudah mengerjakannya, mudah mengerjakan maksiat, niscaya tiada sabar daripadanya daripada melakukan maksiat. Kalau himpun kedua-duanya,
tentera adat tadi dengan tentera hawa nafsu. Hawa nafsu dengan adat tadi berhimpun, tapi berhimpun kepada tentera hawa nafsu dan juga adat tadi oleh mudah mengerjakannya. Hasil daripada dia beradat, dia sudah ada adat, kebiasaan. Dan yang kedua, dia itu mengerjakan maksiat, hawa nafsu, kait dengan hawa nafsu. Dua-dua ni kalau bergabung, maka dia tu mudahlah buat maksiat. Tu. Tapi kalau dia tidak ada adat, dia hanya ada hawa nafsu, maka dia ni kebiasaannya buat maksiat ni mudah sikitlah nak eloknya, walaupun payah. Dia lebih payah lagi orang yang sudah ada adat berbanding orang tak ada adat. Bukan bermakna orang tidak ada adat tetapi buat maksiat ni senang, tak senang juga, payah. Cumanya kalau orang yang sudah ada adat buat sokmo-sokmo dosa tu, apatah lagi tu dosa kecil, maka dia lebih mudah untuk buat. Sabar dia kurang sabar dia lagi bertambah kurang, lagi bertambah tipis, lagi bertambah tipis. Tapi dia kata melainkan melainkan mana orang yang boleh dia tu elok, melainkan as-siddiq. Arti as-siddiq ialah orang yang banyak benar. Orang yang banyak benar. Apa banyak benar ni? Jadi golongan as-siddiq ni, dia as-siddiq asal gelaran daripada kepada sahabat Nabi SAW, Abu Bakar as-Siddiq. Kerana berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW pergi Isra', ada peristiwa Isra', ada peristiwa Mi'raj. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW, bila Nabi SAW bagi tahu benda tu, ada sahabat tawakuf, ada sahabat yang kurang percaya. Yang paling percaya tanpa syok sama sekali Abu Bakar seorang. Lepas tu semua pakat tanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan cerita Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj. Dia tak bantah sikit Abu. Dia cakap dia semata-mata membenarkan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ketika itu dia cerita Isra' saja, dia tak cerita Mi'raj lagi. Cerita Isra' pun orang payah nak terima dah. Betul lagi cerita Mi'raj, naik langit sampai ke arah tu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kata, apa-apa yang keluar daripada murid Nabi sallallahu alaihi wasallam betul lah ke. Walaupun nampak pelik. Maka ketika itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tak ragu lagi untuk terima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Nabi SAW memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan iman seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai kiamat, maka iman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu lebih berat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula yang demikian itu demikian maksiat. Jadi orang yang siddiq saja, betul-betul kehendak pada Allah, betul-betul dia itu menjalani agamanya dengan sebenar, ikhlas pada Allah Ta'ala, maka maksiat yang ada pun boleh tinggal. Bermula yang demikian itu demikian maksiat seperti mengumpat. Ni kita dah lalu dah. Kitab yang kedua dulu berkaitan dengan sifat, bukan kitab yang pertama, sifat mazmumah di mulut. Lama dah tu. Dan berdusta, dusta bohong. Bohong mana? Bohong yang haram, bukan bohong yang harus, bukan bohong yang sunat. Bohong bukan bohong yang wajib, bohong yang dusta yang haram. Di sini maksudnya dusta yang haram sahaja. Dan berhajat pada menolak akan demikian maksiat mengumpat berdusta tu kepada sabar yang bersangatan. Sabar yang kuat sikit. Payah tu, sabar, kena sabar. 10 orang sahabat kita termasuk 10 orang tu, 9 orang mengumpat, kita jangan mengumpat. Gitu. 9 orang, 10 orang di kalangan kita tu, termasuk kita jadi 10 orang, 9 orang berdusta, kita jangan dusta. Jadi cabaran ketika tu lebih besar. Sebab nak kata kita seorang tak mahu dusta, halik dusta belaka, payah. Dengan terpengaruh adat sekelilingnya, dengan adat kita kebiasaannya lagi, hawa nafsu lagi, lagi payah untuk kita elok maksiat tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bahagi yang ketiga. Yang ketiga daripada 4 yang tak disukai hawa nafsu.
barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, dengan usaha hamba. Tetapi bagi hamba tadi ikhtiar pada menolak suatu tadi. Jadi benda yang tak bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, dalam keadaan hamba tadi boleh ikhtiar untuk menolak benda tu. Apa dia? Seperti menyakiti akan seorang oleh orang yang lain dengan lidah. Jadi orang sakit, contoh sakit ke hati dia dengan lidah, contoh maki dia. Dia boleh tak usaha untuk nak maki balik? Boleh. Tapi dia boleh usaha untuk tolak. Dia boleh tak untuk maki balik? Boleh, senang ya. Nafsu kita suka nak maki balik, dia maki kita. Tapi kalau mari tasawuf, dia ajar kita suruh sabar, tak payah maki. Ni payah kan. Bawa kereta nak laju, nak pergi tempat lain. Tiba-tiba kereta depan kita slow. Kita kereta nak laju, kawan tu slow, bawa tengah jalan, bukan tepi jalan. Lepas tu waktu tu macam mana kita? Waktu tu kalau kita sabar, bagus lah. Tu payah sekali nak sabar. Allah lembak kereta ni lah. Dah duduk tengah, slow pula. Marah. Tu payah. Payah nak sabar tu. Payah nak husnuzan ke mandu. Lagu mana mandu slow ni? Mungkin ada benda-benda jadi kot. Kalau kita husnuzan itu bagus. Hati kita memang suci tu. Tu yang payah tu. Jadi orang menyakiti kita dengan lidah, maki kita lah, hina kita lah, kita relax je, tak buat apa kat dia. Padahal boleh maki dia. Kalau ikutkan kaedahnya, orang maki kita satu, boleh maki balik satu. Tapi tersawar je orang maki satu, kita tak payah maki balik. Tu. Orang sombong kita satu, kita boleh sombong balik satu. Tapi kalau orang tersawar je, boleh tak sombong. Tak sombong tak apa. Tak ada masalah nak sombong, kita lantak dia. Kita relax, tak ada buat apa. Tu. Atau dengan tangan ni makna pukul lah. Bukan tangan ni elok atasi maksiat ni, bukan. Tangan sungguh lah, dia menyakiti dengan tangan. Mana pukul ke, terajang ke, tampar ke, kita tak balas balik. Payah. Tu payah kali. Tapi kalau untuk tahan diri, itu wajib pula. Dia buat mari pisau, itu terpaksa menahan diri untuk supaya tidak terbunuh. Tu lain. Itu pekah pula. Ni biasa, tampar ke, naik tangan ke, maki ke, apa-apa sahaja yang dia sakiti kita, hati ataupun badan, kita terima telan 100% tanpa balas. Itulah yang dituntut dalam syarak, dalam tasawuf kita. Itulah dia ajar bab sabar. Tu. Ni beratur pun tak sabar. Beratur ni makanan panjang, malah aku. Maki. Bahagi yang ketiga, betul? Maka sabar atas yang ketiga ni dengan ketiadaan membalas. Sabar terhadap orang buat aniaya pada kita ni ialah kita tak balas balik. Payah. Lepas tu Nabi SAW kata orang yang kuat ni bukan orang yang badan besar, bukan orang yang boleh tumbuk orang balik, bukan orang yang boleh balas orang. Tapi orang yang gagah ni orang yang bila nak marah dia tahan. Tu sabar. Marah lawan dia sabar. Dia nak marah tahan. Nabi SAW bila nak marah dia sabar. Sahabat Nabi tahu Nabi SAW tengah marah. Sebab dia tidak zahirkan kemarahan, akan timbul satu urat di dahi dia. Sahabat faham dah. Ni Nabi SAW tengah marah ni. Faham ni riak wajah dia ya. Itu kalau kita orang tak faham kita. Dia tengah tahan marah tu, orang pun tak tahu. Sebab marah ke tak marah sama je. Tu. Nabi SAW bila tak nak marah, dia tidak zahirkan kemarahan tu. Hatta orang tersebut, orang yang pernah bunuh pak saudara Nabi SAW baru masuk Islam, tak maki dia. Apa dulu bunuh pak penakar aku semua. Tak ada. Sabar. Cuma Nabi SAW tak menyembang banyak lah tu ya. Sebab terasa sikit. Tu pernah bunuh pak saudara Nabi SAW.
Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ada orang tanya, menyakiti dengan tangan boleh termasuk melalui tulisan. Tulisan tu dia sebenarnya tulisan ni ialah percakapan. Tulisan tu hasil sebab kita cakap. Tangan ni khusus pada nak pukul orang. Kalau tulisan type sekarang tu FB ke WhatsApp ke apa tu, itu sebenarnya lisan, mulut. Sebab apa kita tulis tu sebab nak mewakili lisannya. Kalau ikutkan kita nak cakap tapi tak nak cakap dalam tu, kita pun tulis. Jadi tulis itu mewakili lisan. Tapi dapat je lah juga dosa tangan tu. Cuma tangan di sini ni ialah lagi sudut menzalimi puku. Puku betul tu lah. Cuba dia tak sebut sini lisan. Dia sebut tadi apa tadi? Maki tadi. Dia sebut tadi orang lain dengan lidah. Lidah dah tu. Lidah dan tangan. Tangan ni biasanya pukul lah. Ataupun zaman sekarang ni type tu, WhatsApp status ke, FB ke, dia lebih pada lisan dia, tapi tangan tu membantulah, ta'awun. Membantu ke arah lisan tu mengucapkan dan menzahirkan apa yang nak diucapkan oleh lisan melalui tangan, iaitu tulisan. Tu. Maka sabar atasnya telah berfirman Allah Ta'ala. Ini surah Ibrahim ayat 12. Dia kata wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Artinya, dan demi Allah Ta'ala selagi mana akan datang, akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Ini dalil kata suruh sabarlah. Benda yang dihadapi Nabi SAW pergi ke Taif. Penduduk Taif pergi balik batu Nabi SAW sampai berdarah, jatuh ke selipar Nabi SAW. Nabi SAW tak marah. Kalau kita tak tahu, siap malaikat Jibril alaihi salam offer lagi, request, suruh nak hempak bukit di situ dekat penduduk Taif. Tapi Nabi SAW tak buat. Nabi SAW bahkan mendoakan penduduk Taif ni sekaliannya akan datang anak cucu mereka masuk Islam. Dan sekarang masuk Islam sungguh lah. Sampai sekarang Islam. Jadi Nabi SAW tidak balas keburukan. Keburukan dengan keburukan tu ciri-ciri orang soleh. Keburukan tak dibalas dengan keburukan, bahkan keburukan dibalas dengan kebaikan. Apatah lagi kalau orang buat baik kita balas buruk, lagi teruk lah. Tu. Sebab tu Nabi SAW kita tidak boleh mengatakan dia miskin. Antara adab yang kita kepada Nabi SAW, Nabi SAW kita tak boleh panggil dia miskin. Sebab Nabi SAW miskin tu dalam keadaan dia mampu untuk kaya. Kita ni miskin, orang miskin terus. Memang tak mampu kaya. Nabi SAW, malaikat Jibril alaihi salam tahu bukit tu nak tukar jadi emas. Nabi SAW tak mau. Jadi dia boleh jadi kaya tapi tak mau. Jadi miskin tu bukan miskin macam kita. Miskin kita memang tak mampu jadi kaya. Miskin Nabi SAW mampu jadi kaya tapi tak mampu. Tu antara adab cakapan dengan Nabi SAW. Tak boleh kata dia Nabi SAW miskin tanpa kita hurai. Kalau kita kata miskin itu, orang beranggap miskin sungguh. Tak. Nabi SAW sedekah macam angin ribut. Tambah-tambah kalau Ramadan diibaratkan ulama, dia sedekah tu macam angin ribut. Maknanya selalu sokmo sangat bersedekah, lebih teruk daripada bulan lain. Kalau orang miskin boleh sedekah banyak, tak boleh. Mana ada harta, cuma harta tersebut cukup untuk makan Nabi, selebihnya bagi ke orang. Ada lebih bagi ke orang, ada lebih bagi ke orang. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bahagi yang keempat, barang yang tiada masuk ia barang sama sekali di bawah ikhtiar. Tak masuk bawah usaha dia. Tadi masuk bawah usaha dan mampu untuk balas dengan usaha dia, cuma tak balas. Hawa nafsu nak balas tapi dia tak balas. Yang terakhirnya ialah benda yang tak masuk di bawah ikhtiar dia, bukan bawah usaha dia. Contoh seperti mati kekasih. Kasih mana pula isteri lah kot. Isteri ke keluarga ke mati itu bawah kuasa kita, bukan. Mati bukan bawah kuasa kita, bukan. Batu tiba-tiba mati, sobat atas kematian dia.
Nak menangis boleh? Boleh. Nabi SAW menangis ketika Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, wafat. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha antara isteri yang paling banyak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan selepas wafat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, sama-sama keluar nama Khadijah apabila bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga kan Sayyidatina Aisyah rasa cemburu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat baik kepada kawan-kawan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Tu hebat Sayyidatina Khadijah. Zaman dia kahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah poligami. Tak pernah poligami langsung 20 tahun lebih. Beberapa tahun. Puluhan tahun, belasan ke puluhan itulah tahun. Lepas mati, lepas wafat Sayyidatina Khadijah, barulah nikah dengan orang lain, dan start pada itulah baru ada poligami. Ulama sirah bincanglah kenapa tak poligami tu. Adalah panjang bahas. Jadi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi SAW yang pertama, janda pula, janda yang ketiga. Dia sebelum kahwin dengan Nabi SAW nikah 2 orang dah. Nikah dengan 2 orang suami dah. Masing-masing suami itu ada anak pula. Tu. Nikah hak kali ketiga, siapa dia? Nabi SAW. Sebelum nikah dengan Nabi SAW, ramai orang minta. Jadi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha ni memang orang panggil laku lah. Laku kerah panggil. Jadi rebutan lelaki. Lepas mati jadi rebutan. Lepas tu Nabi Sayyidatina Khadijah tak akan kahwin. Tak mau kahwin. Sebab tak silapnya dia pergi ke Padri, tak ingat nama dia. Dia kata ada nanti di akhir zaman keluar satu orang rasul, nama dia Muhammad, ataupun tak sebut nama, dia kata Nabi. Ada akhir zaman keluar seorang Nabi. Yang mana mu akan kahwin dengan dia. Tu. Maka dengar gitu, maka siapa-siapa laki-laki yang yang masuk Minang ni tak terima, tolak. Dia tunggu sampailah siapa Nabi tu. Tu. Siapalah Nabi yang aku pernah kahwin. Aku kena kahwin dengan dia. Tak, dia mari tolak. Sampailah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada ciri-ciri yang bakal jadi Nabi. Tu. Tu nikahlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut tu sungguh diutuhkan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi rasul terakhir. Tu. Yang masuk ke Gua Hira, bertahanuh di Gua Hira tu, malaikat Jibril memari, maka tu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu sampai habis tu. Tu cerita Nabi SAW. Jadi bakti kekasih dan binasa harta. Terbakar rumah, orang curi ke. Ada ikhtiar tak gitu? Tak ada ikhtiar. Kita usaha dah. Simpan harta, kunci rumah, masuk juga. Macam mana? Hilanglah harta tu. Sobar. Tapi sobar repot boleh, kena repot lah. Dan segala bala, apa-apa bala lah, musibah, bala COVID-19 ke, kita kena sakit kronik ke, tu tak ada ikhtiar berlaku. Maka kita kena sobar. Ni mari sakit, marah. Itulah makan lagi. Dah nak sakit makan ni. Kalau tak sakit, tak payah hidup, mati je. Senang. Mati masuk syurga, tak sakit dah. Kalau hidup ke atas dunia ni kena sakit lah. Nabi SAW pernah seorang perempuan nak menikah dengan dia. Lepas tu orang bagi tahu dia ni tak pernah sakit. Nabi SAW tak kahwin dengan dia. Sebab orang yang tak pernah sakit ni tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita, senang, sehat selalu. Nak sehat saja. Tak boleh sakit. Kita nak hari tu. Tapi tak apa. Nabi SAW bila tengok kata, tak pernah sakit. Mana dia tak pernah mendapat keampunan Allah Ta'ala. Kerana orang sakit ni, orang yang dapat keampunan Allah Ta'ala. Itu kalau pergi haji ke, pergi umrah ke, bagi sakit ke apa, sobat dah lah. Itu kafarah dosa tu, patutnya Alhamdulillah lah. Ni rasa sakit, marah. Allah dah. Tanya-tanya ni lah sakit. Pula dah. Marah gitu pula. Tu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi dan segala bala, maka sabar atasnya atas tadi itu setinggi-tinggi segala pangkat. Sabar atas bala ni paling payah berbanding dengan maksiat tadi. Sabar atas maksiat payah, sabar ke atas bala lagi payah. Maka ni setinggi-tinggi pangkat sabar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebut radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah taala redha daripada keduanya, kedua Abdullah dan Abbas, dua-dua tu sahabat Nabi. Kata dia sabar di dalam Quran atas 3 pangkat. 3 pangkat pula ni menurut Ibnu Abbas. Sabar atas menunaikan segala fardu. Ini dalam Quran dia kata. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ni di kalangan para sahabat yang pakar tafsir Quran. Tu. Jadi dia pun kata, dia buat keluar lah, dia isi bab hukum sabar ni dalam Quran 3. Pertamanya ialah sabar menunaikan segala fardu. Fardu semayang, fardu haji, fardu umrah, zakat, apa lagi, puasa Ramadan, ngaji ilmu fardu ain. Sabar belaka. Nak kena hadap tu. Tu pertama. Kedua, pangkat. Dan baginya, mana dia? Dan baginya, bagi sabar atas fardu tadi 300 pangkat. 300 darjat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata satu pangkat itu beza antara bezanya satu pangkat ke satu pangkat yang lain 500 tahun perjalanan. Tu 500 tahun perjalanan. Kalau nak kira lah pangkat tu. Sila-sila tu apa dia tu? Tu lapisan langit. Sila-sila weh. Tu lapisan langit pertama dengan langit kedua. Tak ingat pangkat tu dia kata apa tu lapisan langit tu, lapisan langit 500 tahun lah. Kemudian kata dia, dan sabar atas yang diharamkan Allah Ta'ala. Tu yang kedua. Haram tu mana? Maksiat tu lah. Tadi hak fardu. Mana kalau hak sunat macam mana? Hak sunat lah sabar. Yang kita dah bahas dulu, Syekh Qadir Malili bahas. Kalau sebab sunat sabar. Kalau buat wajib sabar. Tu. Sabar ni payah. Nak accident. Nak sikit langgar kawan tu. Makilah kawan tu. Tak ada langgar lagi, makilah. Tak sabar kita ni. Kita passion dah marah. Kalau ada orang sabar tu, marilah guna pun relax kawan tu, tenang. Orang sabar ni tenang ni. Darah tinggi pun kurang. Kerja nak marah. Mamak tu hantar lambat makanan, marah saja. Tak erti nak relax ke guna. Hantar makanan lambat bukannya hantar masuk syurga lambat. Hantar makanan lambat. Sabar dah lah. Ataupun panggil dia, sebab pun lambat. Sudah. Marah. Kalau orang sentiasa sok-sok kehidupan dia marah, tak tenang hidup orang tu. Lapar perut. Lapar perut lah. Tu kena sabar. Puasa 12 jam lapar perut. Ni sejak tak sampai sejam 30 minit pun. Allah, tak apa dah. Kebulunya. Tu. Dan bagi orang yang sabar atas yang diharam tadi 600 pangkat. So lagi sebab payah. Lagi payah, lagi banyak. Lagi payah, lagi banyak. Itu kaedah dia. Pangkat. Dan sabar atas bala pada ketika jatuh ia seorang. Jatuh ni mana berlaku lah. Dengan terkejut. Jatuh ia seorang dengan terkejut. Mana ni? Silap. Sabar atas bala pada ketika jatuh ia bala. Yang ni berlaku bala tadi dengan terkejut. Terkejut ni tiba-tiba. Tetamu tak diundang. Tiba-tiba kita baru mengancang nak pergi sekian-sekian, tiba-tiba keluar surat kena langgar kereta masuk hospital. Wal'iyadzubillah. Sabar. Tu tahap tinggi. Allah Akbar. Dan bagi orang sabar atas bala ni 900 pangkat. Lagi tinggi, lagi banyak. Cuma kita berasa payah satu. Lepas tu kita duk tengok 300, 600, 900 pangkat ni, kita tak tahu hakikat lagu mana. Tu tak berasa besar tu. Tu.
Cuma kalau kita tukar ke wang ringgit, oi pasti sobar kata ni. Kalau sobar 300 aku bagi. Kalau sobar hak ni 600 aku bagi. Kalau sobar hak ni 900. Oi, itu apa lagi? Sobar mari pitih turun pada langit. Oh, senang itu. Tak miskin sikit abu. Sebab apa? Sebab pahala banyak. Pahala ditukar dengan duit. Kalau tukar dengan duit sungguh lah. Tapi disebabkan pangkat ni terlalu besar di sisi Allah Ta'ala, tak mampu dibalas atas dunia, hanya mampu dibalas di syurga. Sebab tu orang ahli syurga yang paling miskin ialah tanah syurga dia itu seluas bumi ni. Orang paling miskin dalam syurga. Tanah syurga dia yang paling miskin ialah tanah dia seluas satu dunia ni. Mana satu dunia ni dia seorang. Bayang tu besar tu. Tu paling sikit paling miskin. Paling miskin di syurga orang tu dapat 70 bidadari. Paling miskin tu. Kalau kita dapat kat dunia gitu, oi kaya dah, kaya raya, sangat-sangat kaya. Apatah lagi orang yang kaya di syurga, tak tahu yang mana tu. Tu. Dan tatkala adalah iman yang sempurna itu bersusun. Bersusun makna tergabung daripada sabar dan syukur, maka menyebut hamba kemudian daripada sabar itu akan syukur. Lagi lepas ni bab yang kelima, syukur pula. Dia koib belaka. Kesempurnaan iman. Iman yang sempurna tak akan dapat melainkan dua, sabar, syukur. Lepas sabar, syukur pula. Jadi kalau ada sabar saja, syukur tak ada, tak jadi lah. Sempurna iman tu tak ada. Sempurna iman ni bukan makna salah satu tak ada kafir, bukan. Kafir tak kafir ni makna i'tikad. Sempurna iman ni makna iman ada, cahaya tak cerah. Kalau tak sempurna tu. Kalau kita meniti sirat tu, lampu ada dah, cuma tak terang. Gitu lah. Jadi kalau sempurna iman lampu tu ada dan terang. Tu ketika di sirat tu kita akan lintas dengan lampu keimanan, nur cahaya iman itu. Kalau kuatlah cahaya tu, mudah nak lintas. Kalau malap, kalau susah, kalau kurang sempurna, lagi kurang cerah tu. Lagi kurang sampailah yang paling kurang cahaya iman sekali ialah orang yang hanya bercahaya di ibu jari kaki dia saja. Ibu jari kaki dia saja yang ada cahaya. Tu pun cahaya bukan sentiasa terbuka, bahkan sekejap kantuk, sekejap terbuka, sekejap kantuk, sekejap terbuka. Tu iman yang paling rendah. Tu. Ketika meniti sirat. Jalan bila cahaya keluar ya, dia jalan. Lepas tu bila tutup adik, dia stop. Tak nampak, kelam, tak nampak. Sirat tu gelap. Gelap sebab api neraka hitam legang di bawah tu. Dia bukan ada lampu. Tu ada lampu dah. Tu pun tak mudah ke kalau ada lampu, sebab titian sirat tu lebih halus daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Bayang lagu mana? Tu. Kemudian kata musannif, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Qudai daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia kata al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Tu kata kesempurnaan iman. Artinya bermula iman itu dua nisfun, dua bahagi. Maka satu nisfun, satu bahaginya pada sabar, dan satu nisfun, satu bahagi lagi pada syukur. Jadi kalau ada syukur saja, tak ada sabar, separuh. Ada sabar, tak ada syukur, separuh juga. Tu. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati dan perkataan dengan lidah dan perbuatan dengan anggota. Hak tu kesempurnaan iman. Jadi ada sebagian ulama mentakrifkan iman hak ni, membenarkan dengan hati, dan juga membenarkan melalui perkataan di lidah, kemudian melaksanakan segala tuntutan syarak dengan perbuatan anggota dia. Ada ulama yang mentakrifkan iman hak ni, itu pandangan dhaif. Kalau akidah, dari sudut akidah, hakikat iman tu satu je, pertama, iaitu mentasdikkan dalam hati, itu ya. Membenarkan apa yang disampaikan Nabi SAW itu betul dalam hati, itu ya. Adapun melaksanakan perintah, itu kesempurnaan iman. Mengucap kalimah syahadah itu menzahirkan keislaman. Dia tak menunjukkan keimanan. Keimanan satu ya, mentasdikkan dalam hati. Jadi kalau orang kafir contohnya, dia faham, dia beriman Allah Ta'ala itu Tuhan,
Nabi SAW itu Rasul terakhir tapi tak pernah syahadah. Tak pernah syahadah, maka tubik dua. Pertama, tak pernah orang minta dia syahadah. Sampai mati dia begitu. Maka dia panggil kafir di sisi manusia, Islam di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau dituntut dia tu syahadah, dia tak mampu, maka di sisi manusia dan di sisi Allah kafir. Walaupun dia beriman dengan Allah, walaupun dia beriman dengan Rasul Nabi SAW di hati dia, tapi bila dituntut untuk syahadah dia tak mampu. Maknanya dia ingkar lah. Maka dia tu kafir dunia akhirat juga. Tu dalam bab akidah lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, betul. Dan ketiga membenarkan dengan hati, perkataan, perbuatan tadi terbahagi atas dua bahagi. Pertama, mengerjakan, jim bukan ha, mengerjakan yang disuruh mengerjakan yang disuruh daripadanya dari pertiga tadi: hati, lidah, perbuatan dengan badan. Tiga. Sebab hukum syarak berkaitan tiga: hati, lidah, perbuatan. Hati dari sudut i'tiqad, dari sudut tasawuf. Anggota perbuatan fi'li, mayang, puasa, haji, umrah. Lisan melalui perkataan benda-benda hak wajib, ada juga rukun qauli, syahadah, apa-apalah yang membabitkan lidah yang wajib. Itu wajib lah. Jadi perintah Allah Ta'ala terkait dengan tiga benda ni: hati, lisan dan juga anggota badan. Tu. Maka iaitu orang yang mengerjakan suruhan tu hakikat syukur. Sekali dia akan bahas syukur dari sudut istilah ulama tasawuf, ialah dia menggunakan anggota lisan, perbuatan dengan badan dan juga hati ni kesemuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang syukur. Mana kalau dia buat maksiat dengan salah satu daripada tiga ni, orang tersebut kufur nikmat. Kufur nikmat itulah tidak syukur. Orang tak semayang, kufur nikmat. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah masukkan dia ke dalam maksiat badan. Orang yang tidak semayang, maksiat badan. Orang yang tak puasa Ramadan, maksiat badan. Orang yang tak buat haji umrah sedangkan dia mampu, maksiat badan. Tu. Kedua, meninggalkan yang dilarang daripada tiga tadi anggota tadi, maka iaitu meninggalkan larangan, hakikat sabar daripada maksiat. Jadi kita ni takwa ni dua: imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah Allah itu syukur, meninggalkan larangan Allah itu sabar. Dua ni jadi hakikat iman. Kesempurnaan iman dua ni. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Habislah. Itu masuk bab yang kelima pada menyatakan syukur. Jadi insyaAllah kita sambung pula pada hari Senin. Hari Jumaat dah tak ada dah, cuti, ngundi. Balik seminggu lah. Jadi Jumaat tak ada, Isnin tak ada, Jumaat balik ada. Seminggu ya. Lepas tu yang kedua, haji kita ni nak pergi umrah tak lama lagi, suruh buat sembahyang hajat lepas isyak. Semoga dapat pergi ke tanah suci, melaksanakan umrah dan selamat balik. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.